kebaikan, mungkin kelebihan dan apa lagi implikasi yang kita perlu lihat sebenarnya melalui cagaran ini. Kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan isu ini bersama dengan Dr. Syed Adam Al-Habsyi, merupakan peguam dan juga setiausaha Institut Profesional Kewangan Islam Berpiagam CIIF. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Doktor dah tengok tadi ya? Menarik pandangan-pandangan tu. Belia belaka tu semua cakap kata pajakan emas kan diberi tempoh suatu tempoh untuk langsaikan dan boleh bayar balik dan sebagainya. Kita faham bahawa macam cagaran sama je dengan pajak gadai emas dan sebagainya untuk dapatkan wang. Okey, sebenarnya apa benda yang kita perlu faham berkenaan cagaran ni? Okey. Terima kasih. Pertama sekali kita mulakan dengan untuk umat Islam mesti kewangan Islam. Pinjaman atau apa-apa mesti syariah compliant dan kita pakai kewangan Islam. Macam tadi ada sebut pasal bunga, ada faedah. Itu biasanya terminologi untuk conventional loan, yang mana ada elemen riba dan haram. Islamik punya kita tak ada konsep dia berbeza dan dia bukan dipanggil faedah atau bunga, dia dipanggil sebagai keuntungan. Mungkin kalau terminologi faedah ataupun bunga ni untuk riba yang mana yang haram ditukar kepada riba sendiri ataupun perkataan yang menjijikkan macam naik tai contohnya, mungkin umat Islam jauh sikitlah daripada nak ambil riba ataupun konvensional punya loan. Itu pertama. Nombor dua, apabila bercakap berkenaan dengan cagaran, apa yang kita nak faham ialah cagaran adalah satu kontrak. Kontrak yang mana si penghutang, bila dia ambil hutang dengan pemiutang, dia memberikan satu aset kepada pemiutang tu dalam bentuk aset yang bernilai untuk digadaikan. Sekiranya dia gagal melunaskan dia punya hutang, maka pemiutang boleh cairkan aset tu untuk melunaskan hutang dia. Okey. Jadi kalau saya ada aset yang berharga, saya ada emas dan saya perlukan wang, saya boleh cagarkan saya punya emas kepada Fariha. Kemudian saya ambil wang daripada Fariha. Dan bila saya tak dapat nak bayar, Fariha yang pegang emas saya ni, Fariha boleh cairkan, jual emas ni untuk melunaskan hutang saya. Dia satu kontrak. Okey. Baik, kalau katalah saya hutang kata RM20,000. Okey. Emas saya tu saya cagarkan untuk dapat RM20,000 tu, bila saya tak dapat mampu bayar, emas tu kalau dia kira-kira semua tak cukup RM20,000. Macam mana? Okey. Pertama sekali, maknanya pemiutang tu tak bijak lah. Biasanya kalau kita nak ambil cagaran, kita akan ambil cagaran yang lebih tinggi daripada nilai jumlah hutang yang diberikan. So kalau saya nak bagi RM10,000, RM20,000 tadi, RM20,000 punya hutang, saya akan ambil emas yang biasanya dalam nilai dia lebih kurang RM30,000. Sebab RM20,000 tu prinsipal yang saya bagi pada Fariha. Saya akan charge keuntungan dan ada kontrak-kontrak dia kan. Yang saya akan charge ada keuntungan. So bila Fariha bayar, Fariha akan bayar saya balik RM25,000 contohnya. So saya akan ambil cagaran nilai lebih tinggi daripada RM20,000. Saya akan ambil biasanya RM30,000 punya nilai. Dan bila saya cairkan, kalau jumlah hutang Fariha tak bayar langsung lah. Dapat je duit, lepas tu default, ingkar, tak bayar langsung. Ya, enjoy lah. So saya mungkin bukan enjoy lah, mungkin memang ada isu-isu yang tertentu you tak boleh nak bayar balik. Sebab orang yang ingkar ni bukannya semua sebab dia suka-suka. Ada yang betul-betul keadaan dia terdesak kan. So bila saya dah jual, saya dapat RM30,000 tu, saya akan pulangkan kepada Fariha RM5,000 sebab RM25,000 saya punya. Tadi prinsipal RM20,000, keuntungan saya RM5,000. Dan baki tu ada baki RM5,000, saya akan pulangkan. Tapi kalau katakan bila saya nak jual emas Fariha sebenarnya tak laku sangat. Tak tahulah sebab apalah. Mungkin ada campur ke apa ke. Dia saya dapat jual hanya RM10,000 je. Okey. Hutang RM25,000. RM25,000. Kan? So saya ambil RM10,000, Fariha kena bayar saya lagi RM15,000. So cagaran tu tak akan memastikan hutang Fariha dengan saya selesai. Cagaran tu akan mengurangkan jumlah hutang. Sebab tu kalau ada cagaran, biasanya kadar keuntungan yang di-charge oleh bank kepada Fariha akan kurang daripada kalau satu pinjaman tak ada cagaran. Baik. Kita nak faham apa sebenarnya jenis-jenis aset yang boleh dicagarkan. Sebab kita tahu satu emas, betul tanah, rumah.
Apa lagi sebenarnya? Macam saya cakap tadi, aset yang bernilai dan berharga boleh dicagarkan. Sama ada dia tangible, sama ada dia fizikal ataupun dia adalah satu instrumen keuangan. Contoh deposit account, boleh fixed deposit boleh dicagarkan. Dan apa-apa yang berharga. Contoh Fariha ada kontrak untuk buat satu kerja yang mana akan ada orang yang akan bayar. Kontrak cabut rumput lah kata. Kontrak cabut rumput satu taman. Dan ada orang yang akan bayar Fariha. Tapi Fariha perlukan cash flow sebab dia akan bayar mungkin 3 bulan selepas Fariha siap kerja. Fariha perlukan cash untuk nak buat kerja. So boleh pergi ke satu factoring company dan dia akan terima kontrak tu. Kemudian dia akan bagi duit upfront, so Fariha boleh guna. Dengan cagaran dia ialah kontrak tu tadi. Pembayaran daripada orang tadi tu boleh dicagarkan kepada bank tersebut. Ataupun contoh kalau ada bangunan, contoh kita dekat dengan Wan Utama. Kalau Wan Utama ambil pinjaman contohnya, dia ada banyak tenant, dia ada banyak kedai-kedai tu kan, penyewa. Jumlah sewa tu semua tu boleh dicagarkan kepada bank untuk satu pinjaman. Future receivables yang nak di-charge. Ataupun saya ada company yang ada stok dan saya boleh cagarkan stok-stok company saya dalam bentuk satu debenture contohnya untuk dicagarkan. Dan aset-aset company tu boleh dicagarkan kepada bank. Ada satu cagaran dalam bentuk debenture. Tapi jenis cagaran tu berbeza bergantung kepada aset yang nak digunakan. So kalau kita nak pakai aset macam tanah, dan kita akan pakai borang dalam kanun tanah negara, borang 16A sebagai instrumen cagaran. Kalau kereta mungkin jenis dokumen cagaran dia berbentuk kontrak saja. Kalau benda yang intangible, kita akan gunakan kaedah serahak atau assignment, legal assignment untuk buatkan cagaran. So jenis-jenis instrumen berbeza bergantung kepada aset yang nak dicagarkan. So yang penting ialah aset tu berharga atau tidak. Kalau aset tu berharga dan berharga dinilai di mata pemiutang. Di mata pemiutang, mungkin saya sebagai pemiutang, saya tak nak gold. Saya nak silver contohnya. Saya nak perak. So walaupun gold, emas tu berharga, bagi saya susah nak jual lah. Baik ambil perak. Perak lagi, saya banyak lagi kontak untuk nak buat perak contohlah. So dia berharga di mata pemiutang tersebut. Banyak tu dia punya tu maknanya jenis-jenis cagaran ni berapa banyak sebenarnya kalau di bawah? Dia tak ada kategori itulah, tapi secara umum dia ikut instrumen dia ikut pada aset tersebut. Dan aset tu kalau dia tak nampak macam rental tadi, sewaan tadi, kita tak boleh pegang kontrak, dan kita akan pakai assignment, legal assignment. So instrumen dia akan ikut pada jenis aset yang digunakan. Baik. Kita bercakap dengan cagaran ini, cagaran yang biasa kita dengar kan, kita perlukan duit, okey, kita ada aset bernilai, kita cagarkan. Dan baru-baru ini luar biasa sikit. Bila kita menyentuh berkenaan dengan ada satu usul di mana oleh Perdana Menteri kita sendiri, bagaimana untuk membantu rakyat yang benar-benar terdesak mencagarkan caruman KWSP untuk pembiayaan keuangan. Saya nak tanya pendapat doktor sendirilah, bagaimana melihat ini dengan mencagarkan caruman KWSP ini. Sebab kita tahu KWSP ini dia bukannya, dia untuk jangka masa panjang lah kan, untuk hari tua kita, simpanan hari tua kita. KWSP ini untuk persaraan kita lah. Bila dah retire, dah bersara, dan kita ada dana, ada caruman-caruman yang dibuat pada semasa kita aktif, masih hidup, masa bekerja, boleh digunakan di hari tua. Dan actually Akta KWSP pun menghalang untuk sebarang serahak ataupun sebarang dipanggil ditahan. Ditahan ni bahasa orang putih dia charge lah, ataupun gadaian, cagaran. Sebab dia banyak perkataan. Pajak pun boleh dikategorikan sebagai cagaran. Tapi yang bahaya yang selalu saya kata ialah bila kita nak ambil yang Islamik, kita pergi pajak gadai Islam. Kita kena faham bukan Islam yang digadaikan. Kita pajak gadai tu berunsur Islamik, tapi yang digadaikan ialah harta aset kita lah, bukan Islam. Bahaya kalau pajak gadai Islam, habis tu korban semua orang nanti. Tapi yang penting untuk KWSP ni ialah nombor satu, baru diumumkan dalam Parlimen. Tidak ada sebarang kerangka yang dikongsikan lagi. Pertama. Kedua, even Bank Negara pun belum lagi mendapat sebarang kerangka. Kalau tak silap saya baca 2-3 hari lepas,
masa Bank Negara buat dia punya annual report, dia pun cakap dia belum terima. Yeah. Tapi yang pasti Perdana Menteri dah kata dia dah rujuk dengan Peguam Negara, dengan perundangan daripada KWSP dan mereka kata tak langgar akta ni. Yeah. Maknanya akan ada satu cara atau instrumen yang tidak melanggar undang-undang untuk dibenarkan. Dan contoh yang diberi ialah untuk orang yang ada duit. Contoh dia ada 1 juta dalam caruman dia, dia perlukan 180,000 untuk bisnes dia, maka dia ambil pinjaman 180,000 dan dia akan cagarkan. Bagaimana dia akan cagarkan kita tak pasti Mekanisme lagi. Mekanisme instrumen tu kita tak pasti lagi, tapi dia boleh cagarkan untuk menunjukkan dia ada duit. Mungkin yang akan jadi ialah dia sebab dia ada duit, maka jumlah keuntungan atau rate bank bagi mungkin akan direndahkan sebab dah confirm dia ada duit. Tapi isu dia ialah kalau dia tak dapat bayar, macam mana nak ambil balik duit? Nak ambil duit tu. Kalau semua orang, kita ambil worst case scenario, semua yang buat cagaran, semua tak boleh bayar, semua ingkar pembayaran dia, maka caruman semua akan keluar dan KWSP nak manage dia punya duit pun akan sukar. Tapi kita tak tahu dia punya teknik itulah lagi. Yang pasti ini bukan macam masa COVID yang mana kita dapat keluarkan duit untuk kegunaan kita. Yeah. Ini bukan yang itu one off. Semua negara yang buat pun dah berhentikan. Yeah. Ini sekadar untuk membantu. Perdana Menteri fikir ini salah satu cara untuk membantu rakyat yang mana yang untuk mungkin boleh cagarkan. Tadi doktor cakap mereka yang ada wang dalam caruman KWSP. Dan kita tahu bila kita pemahaman kita pula kata membantu mereka yang terdesak. Sekarang ni kategori banyak terdesak ni, tak tahu mana satu ni. Tapi tadi doktor cakap mereka yang punya wang yang boleh melakukan. Ini salah satu caranya. Salah satu cara. Tapi macam saya cakap, orang ada wang dalam KWSP pun mungkin dia terdesak juga. Bukannya dia sebab KWSP kita tak boleh nak keluar. Dia dah disekat kan. So kita mungkin akan pakai kena tengoklah keadaan terdesak tu macam mana. Baik. Kita nak tengok juga respon rakan-rakan Facebook MHI kita juga. Nampaknya topik ini mendapat sambutan. Kita lihat apa yang diperkatakan di laman Facebook MHI berkenaan dengan isu cagaran ni, doktor. Pastinya itu yalah, kita pun kadang-kadang tak faham cagaran tu macam mana dan sebagainya kan. Dan bila kata adanya satu usul yang membantu mereka yang terdesak dalam masyarakat ni boleh KWSP, sebab ada yang banyak respon sebenarnya, doktor. Ada yang setuju, ada yang tak setuju dan sebagainya kan. Jadi tapi itu yang sebenarnya. Mana dia boleh setuju? Kita tak tahu kerangka lagi dah boleh bagi pendapat. Bagi pendapat. Okey, kita tengok antara pendapat. Okey, ini dia. Ni doktor. Ini antara pendapatnya. Nur Aisyah mana? Nur Aisyah, MHI TV3, kalau tak tebus balik sesuatu cagaran tu akan dikenakan apa, denda tak? Dia macam saya cakap tadi, dia bergantung. Cagaran adalah satu kontrak. Dalam kontrak tu dia akan menyatakan macam mana aset tu akan dicairkan. Tapi kebiasaannya cagaran ni dia kontrak yang berbeza dengan kontrak pinjaman tersebut. So sebarang denda yang akan dikenakan adalah daripada kontrak pinjaman. Kontrak cagaran ni kontrak collateral, dia kontrak yang berbeza. Kalau akan ada kos, ialah kos kepada bank untuk mencairkan aset tu. So dia nak kena bayar peguam, dia nak kena pergi ke mahkamah untuk buat lelong. Yang itu semua akan ada kos. Kos tu akan dibayar oleh pencagar, yang mencagar. Dan yang mencagar tu tak semestinya penghutang tu, boleh jadi third party, orang pihak ketiga. So mungkin mak ayah yang nak cagarkan untuk anak, atau kawan cagarkan, suami cagarkan pinjaman isteri. So suami akan bayar kos untuk pencairan cagaran tu kalau dia tak dapat bayar. Okey. Itu sikit sebanyak. Kalau kita nak tahu, pastinya saya pasti doktor pun ternanti-nanti bagaimana mekanisme cagaran KWSP itu kan, akaun 1 ke, akaun 2 ke dan sebagainya. Jadi kita sama nantikan, sebab ini baru saja idea ataupun diusulkan, dilontarkan dalam parlimen. Kita tengok bagaimana sebenarnya jalan penyelesaian yang terbaik untuk membantu rakyat kita yang dalam keadaan terdesak dengan pembiayaan kewangan ini. Terima kasih banyak-banyak diucapkan buat Dr. Said Adam Al-Habsyi, merupakan Peguam Negara Setiausaha Institut Profesional Kewangan Islam Berpiagam CIIF. Nanti insya-Allah kita boleh panjangkan lagi cerita ini bila dah tahu sebenarnya bagaimana mekanisme sebenar.